Taala akan ada manusia yang macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Qul, katakanlah Muhammad, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu hak sebenar itu indallah, doa ada di sisi Allah. Allah bagi kat kita setiap ujung jarum celup layar Allah, itu saja yang ada kat kita. Kita rasa kita cukup hebat. Ilmu Allah yang sebenar-benarnya manusia tak tahu hebatnya macam mana. Kata olehmu wahai Muhammad, ilmu itu di sisi Allah yang ketahui tentang masa kiamat dan juga masa nak berhimpun di padang mahsyar itu. Tak siapa tak. Ni dalam sikit masa ni, sana sini ustaz duk cerita pasal Dajjal. Ustaz ni duk abang ni berapa dah ulama dunia abang kata Dajjal tu orang dah. Ustaz ni duk kira 2-3 hari ni masjid nak panggil ustaz main ceramah pun tajuk Dajjal. Tajuk Dajjal ni boleh lah ustaz, ada kosong dah tarikh sekian-sekian ni, nak minta ustaz cerita pasal Dajjal. Duk nak cerita pasal Dajjal. Baca hadis pula, ada hadis Muslim pula kata tanda kiamat besar yang pertama ialah keluarnya Dajjal. Sebelum matahari naik ke belah, sebelum tu semua Dajjal keluar dulu. Maknanya cerita Dajjal keluar ni cerita awal. Dan betul tak ni ulama ustaz mimpi Dajjal duk kadut dengan Dajjal nak keluar. Ya orang macam Dajjal ni. Ya Allahu Akbar. Tak apalah Dajjal itu tanda alamat besar, alamatul kubra. Di antara tanda-tanda alamat besar nak jadi kiamat. Ya perangai tu, perangai Dajjal lagi tak ubah-ubah. Faham? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa innama ana nadhirun mubin. Dan hanya sahaja kerja aku, yakni Nabi SAW itu ialah menakuti yang nyata. Kerja Nabi ni apa dia? Bagi orang takut kepada Allah. Itu kerja Nabi. Dia main baca ayat Quran, cerita kalau sekiranya hampa taat, ini janji syurga. Kalau hampa engkar, ini akibat dia neraka. Nabi cerita kesudahan dalam neraka macam mana. Kerja Nabi ini ialah nak bagi satu peringatan yang nyata kepada manusia. Siapa ikut diberi syurga dan siapa yang tidak ikut diberi neraka. Firman Allah, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka tak kala datang kiamat dan lihat mereka itu akan azab pada hari kiamat itu secara hampir dan dekat. Nescaya hitam muka segala orang yang kafir itu kerana takut azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baca hadis cerita tentang apa nama Abu Jahal. Oh, challenge Nabi SAW, challenge Nabi minta supaya kalau betul hang Nabi dan betul Quran yang ada baca ni Tuhan hang tak main, kalau betul suruh Tuhan hang buat turun main batu daripada langit timbaan. Yang adalah hadis Bukhari riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, qala Abu Jahl, Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa'amtar 'alaina hijaratan min as-sama'. Abu Jahal dijumpa Nabi Muhammad depan-depan, dia jengkai muka Nabi Muhammad, dia kata Allahumma, dia kata demi Allah. Tapi yang dulu pun sumpah demi Allah juga. Dia kata Allahumma, demi Allah, in kana hadha huwa al-haq min 'indik, kalaulah betul ni hang duk baca kata Quran pun, kalau betul Quran ni mai daripada hang, daripada Tuhan hang, fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama', buat turun mai batu daripada langit, turun mai atas kepala kami. Awi tina bi'adzabin alim, ataupun lah macam ni suruh Tuhan hang bawa mai azab hak paling dahsyat yang kena kat kami. Ada tak ada orang ini cakap macam tu? Ada. Dia tak mau pakai hadis, dia tolak hadis, dia tolak apa, dia kata saya tak kira, saya tetap dengan pendirian saya akan terus pegang dengan pendirian ini sampai saya mati, sampai saya jumpa Tuhan esok ni. Dan kalau sekiranya
Tuhan tanya saya lepas mati esok ni, saya akan cakap macam ni juga, kata saya tak terima hadis. Dan kalau sekiranya Tuhan putuskan kata apa yang saya kata ni tak betul, Tuhan hapus saya dan neraka, saya terima, saya tak ada masalah. Kita dengar seorang belum ni, rupanya Abu Jahal cakap dah dulu. Abu Jahal pergi jumpa Nabi, dia kata, Muhammad, ni punca apa Abu Jahal? Ni punca sama dah, tak percaya Nabi. Zaman dah tak percaya hadis Nabi. Dia sama ada, modus operandi dia sama. Hakikatnya apa dia? Dia tak boleh nak terima Nabi. Abu Jahal tak boleh terima Nabi. Orang hari ini tak boleh terima hadis Nabi. Ada alasan-alasan masing-masing, tapi pokok pangkalnya itu yang mereka tak terima. Abu Jahal kata dekat Nabi, dia kata, Muhammad lah macam ni lah, cut short the story. We cut short the story. Sudah panjang-panjang ni semua, merepek-repek tak mau, kita potong cerita macam ni lah. Kalau hang betul hampir habang kat Tuhan hang, turun main hujan batu kat kami. Tak ada pun pergi habang kat Tuhan, buat main satu azab yang tak pernah kena atas muka bumi ni, bagi main kat kami. Kalau betul Tuhan hang boleh buat macam tu, kami percaya. Nampak tuan? Berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia pergi cakap lagu tu, fanazala, Allah turun ayat Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim. Tuhan kata, Allah tidak akan turun azab selagi mana Nabi itu ada. Rupanya Nabi itu menjadi penghalang kepada turun azab. Patut-patutnya apa? Bila bercabar saja, turun buat. Tapi Tuhan jawab dia, Tuhan kata, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turun azab. Walaupun mereka minta, mereka cabar Tuhan suruh buat turun azab, Tuhan kata Allah tak akan buat turun azab selagi mana wa anta fihim, selagi mana engkau Muhammad doa dengan mereka. Kalau Allah buat turun azab, dengan Nabi kena sekali. Kerana ada Nabi, Allah full dulu azab. Pasal apa? Kerana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita berkata lah ni, kita baca hadis kursi kan, falaula masyaikhu ruk'a. Satu riwayat lain dia kata, falaula syuyukhun ruk'a wa atfalun rudda wa bahaimu rudda. Kalaulah tidak kerana ada syuyukh, ada orang tua-tua ruk'a yang duk rokong semaya. Kalaulah tak kerana tu, Tuhan kata, pergi 5.30 ada orang tua-tua umur 50, 60, 65 duk keluar pergi masjid semaya. Wa syababun khusyah, kalau tidaklah kerana ada lagi dalam dunia ni syabab, anak-anak muda yang khusyah, yang khusyuk hati bila beribadah. Wa atfalun rudda, kalau tidak kerana ada atfal, ada bayi, baby kecil-kecil yang duk menyusu susu ibu atau apa. Wa bahaimu rudda, kalau tidak kerana dalam dunia ni ada bahaim, ada binatang ternakan yang gemuk-gemuk. La ja'altu as-samaa'a min fawqikum hadida. Tuhan kata, lama dah aku jadikan langit ni besi. Tuhan kata, kalau tak kerana tengok ni golongan-golongan ini, aku dah ubah dah langit yang hampa duk nampak tu, aku tukar bagi jadi besi, supaya hampa kena azab atas derhaka hampa kepada aku. Tapi Tuhan kata, aku tangguh dulu azab ni. Pasal apa? Pasal tengok ini golongan-golongan yang disebutkan tadi. Tuhan kata, aku tangguh dulu azab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata dekat Nabi, selagi engkau ada, selagi itulah aku tidak turun azab kepada umat engkau yang ada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kemarau salah satu daripada tanda murka Allah. Kemarau salah satu daripada tanda murka Allah. Banjir besar adalah satu daripada tanda murka Allah. Bila dia main cuaca jadi gila, jadi tak menentu.
Dia main hujan sampai banjir habis 1 tahun tenggelam. Bila main kemarau sampai setitik air hujan dia tak pergi turun. Ketahuilah bahawa Allah tengah murka kepada hamba dia pada ketika itu. Ambil faham, muhasabah, betul mana silap, supaya kemurkaan Allah itu reda segera. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Maka tak kala main kiamat, lihat sahaja mereka akan azab hari kiamat itu secara hampir dan dekat. Nasai hitam muka mereka ini, yang ni segala kafir ni, kerana takut dengan azab Allah. Duk cabar, duk minta ni bawa main azab, bawa main. Bila main hari kiamat itu, pucat biru muka orang-orang yang cakap besar ni. Dia melihat satu benda yang luar jangka. Hari ni ada orang buat filem kan, tunjuk kata tanda kiamat ni. Tuan-tuan, dosa banyak lah, dosa banyak. Tuhan bagi ayat Allah temuk naik sudah. Globe kita, saya di kuliah Masjid Merawan, dunia, bumi kita duduk ni 2/3 ayat, 1/3 je dah. Okey, tu saya buat guruh, kilat, hujan batu, hujan api ni tak payah. Tuhan bagi ayat Allah overflow je, sudah. Ayat Allah dua elok ni tahu dia overflow. Tuan-tuan, tsunami nak jadi hari tu, sebelum dia temu ayat naik ke darat ni, dia sebut dulu. Sahabat-sahabat kita yang duduk belah kondo-kondo mewah di tepi batu Feringgi apa, tepi laut batu Feringgi apa, semua cerita dia. Masya Allah, sudah saya balik kerja, kita ada di balcony rumah, dia kata saja balik duduk orang tu tengok laut, dia buat cucuk apa dulu. Tahu nampak macam laut ni, macam nyawa, macam napas. Ayah Allah lagu biasa kita tahu hari tu dia macam tu. Dia kata tahu dia sedap turun, sedap sampai tengok. Dia kata dia bangkit berdiri duduk tengok. Tahu dia main balik macam dia lapas dia. Dia main balik tu habis dia kau habis ada di pantai ni, dia naik pergi sampai parking Taita di bawah kondominium yang di atas. Dia naik pergi sampai ke situ. Tuan-tuan, kalau Tuhan buat macam tu di seluruh dunia, dia bagi tengok ayat Allah. Ahli-ahli yang pakar-pakar dalam bidang kajian dasar laut, apa nak hurai macam mana pun dia pasal. Apa nak abang kata ni kerak bumi apakah, dia selisih, dia rapat, dia itu apa dia pasal. Yang pentingnya Tuhan bagi ayat Allah naik musnah alamnya. Tak payah buat begitu teruk, tak payah hantar main burung Garuda bawa batu besar-besar bukit bendera main dulu, tak payah. Bagi temu ayat Allah dia. Demikian Allah Subhanahu wa taala dan kuasanya. Kalau dia nak bertindak anytime, dia boleh bertindak. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, dia bagi time kat kita. Bagi kod tempoh masa lagi seminggu, lagi sebulan, lagi setahun, ada manusia yang teringat nak bertobat daripada dosa dan kesalahan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Dan dikata bagi mereka itu oleh pegawai neraka, inilah yang ada kamu dakwa tiada bangkit hari kiamat itu. Bila Tuhan bagi jadi saja kiamat ni apa sudah jadi, pegawai neraka kata apa? Nah, inilah benda yang hamba dulu tak percaya dulu ni. Hamba tak percaya kata hari kiamat ni akan jadi. Hamba tak percaya kata Allah akan jadikan satu hari kemusnahan alam. Hamba tak percaya, ini dah jadi. Apa hamba nak kata? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu kawan saya, dia bukan Islam. Apa benda dia fikir tak tahu. Satu hari telefon duduk sembang, dia kata, Ustaz, dia kata lagi satu kali hidup saya tak mau jadi orang. Boleh cakap dulu tu. Dia berjalan kata, dah dia kata lagi satu kali hidup saya mau minta sama Tuhan tak mau jadi orang. Weh, dia kata orang percaya juga lah, kata mesti, dia kata mesti. Kita ini kira first round punya hidup, nanti sana ada lagi satu roundnya.
atau kitab mana dia tengok lah, dia ada kepercayaan tu. Dia buat sana ada satu orang dia. Tapi saya dari itu jam saya tamu jadi orang. Saya mau slow talk sama Tuhan. Slow talk. Saya mau slow talk sama Tuhan. Saya tahu okay, you nak jadi apa? Kalau hidup lagi sekali, you nak jadi apa? Saya ingat saya mau jadi nyamuk lah. Saya kata apa lah yang minta nyamuk, minta yang lain. Tak lah, dia kata nyamuk senang lah, kecil punya barang dia senang. Jadi you kalau mau kawan sama saya, you tak boleh jadi nyamuk. Sebab dalam surga nyamuk tak lah. Dia kata betul kan? Dia kata betul. Dia kata surga nyamuk tak. Surga kalau duduk apa pun tak lah, nyamuk tak lah, apa ini semua karung-karung yang binatang tak lah. Oh, tapi dia kata saya kalau ada pun ustaz punya darah saya tak risau juga. Saya tak ada amal ke, memang lalai lah. Nak apa tuan-tuan? Ada kepercayaan tu pada orang ini. Dia ada kepercayaan tu. Dia kata nak hidup balik esok, tapi dia merepek lah. Dia merepek dia ini nyamuk, itu tak mau nak isap darah kita, bagi riset sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampak tak tuan-tuan? Manusia ni kadang dia punya fikiran. Sebenarnya logik. Macam apa kata logik tuan-tuan? Menasabahkah Tuhan, dia agama apa pun kata ada Tuhan, cuma dengan pahaman masing-masing. Okey, menasabah dah tuan-tuan, Tuhan buat dunia ni, lepas itu Tuhan tak adakan satu hari untuk balas orang baik, balasan baik, orang jahat balas hukuman. Menasabah lah benar. Manusia mati dalam keadaan kena layang lagu tu ya. Boleh. Dia mesti kena ada satu hari yang Tuhan nak bagi puas hati semua orang. Orang baik Tuhan akan reward dia bagi syurga. Orang jahat Tuhan akan punish dia bagi neraka. Baru manusia puas hati. Selagi mana tidak ada hari pembalasan, manusia tak puas hati. Saya dulu malam Jumaat cerita apa? Main tu cerita misteri Nusantara, tu semua tu cerita apa? Cerita roh tak tenang. Roh tak tenang. Satu perempuan zega, semua orang bakal berkenalkan dia. Akhirnya dia pilih seorang untuk jadi laki dia. Hal laki-laki lain tak puas hati, bunuh dia. Dia mati kena bunuh. Dia mati tak tenang. Dia tak tenteram. Malah jemaah dia bagi. Kalau ikut drama tu lah. Malah jemaah dia bagi. Bangkit berapa? Bangkit lebih tak ada buat tingkang gitu ya. Kawah bunuh dia ni nak tidur, tu nampak lidah buat tingkang dulu. Dia kata, biar hujan. Pergi tutup kunci. Tak baikkan selimut, lalu takut. Takut balik kan nak tidur dulu. Gampang ni semua, nak abang apa kat kita? Dia merepek, gampang tu merepek. Tapi dia nak abang kata, orang yang dibunuh secara zalim, dia tak puas hati. Maka dia jadi hantu. Allah Subhanahu wa ta'ala buat dunia ni. Dalam dunia ni mana ada keadilan tuan-tuan? Mana ada keadilan? Dalam dunia ni mana ada keadilan? Tidak semua orang mendapat hak dia secara adil. Tak semua orang. Dia adalah susah, miskin, bawa kereta terberat sikit, kena speed trap 300 ni. Orang kaya, duit banyak, juta-juta duduk dalam bank, kena speed trap, dia kena kawan, tak kena bayar apa. Betul kan? Kawan ni dah, dia susah, miskin, dia kena bayar. Kawan tu kaya, tak kena. Mana ada keadilan? Orang kan tak puas hati. Oh, orang dah lah kaya, orang dapat ni. Dia jadi orang besar, dia gaji besar, rotek tak kena bayar. Yang kita susah duk cari duit dengan rotek lagi, dengan income tax, dengan tax tu, dengan tax ni, semua nak kena. Jadi mana ada kepuasan, mana ada orang rasa dia tidak mendapat keadilan tu, maka perlu ada hari pembalasan. Allah akan balas balik. Siapa yang betul, dia akan dapat balasan. Siapa yang sebenarnya jahat tapi atas dunia nampak macam betul, hari akhirat dia akan terima balasan daripada kejahatan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Dengan kerana itu orang bukan Islam boleh percaya benda ni.
Dia percaya, kata mati esok nak kena hidup balik. Itu jam Tuhan nanti tengok semua. Dia kata, saya itu jam minta jadi nyamuk saja. Jam. Tuan-tuan, nyamuk ke apa kata dia, settle dulu. Ada dunia punya hal apa cerita semua settle dulu. Lepas tu nak pergi jadi pora-pora ke, nak pergi jadi lagi-lagi ke, Tuhan punya pasal. Betul? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni betapa Allah akan menentukan setiap orang mendapat keadilan di hari akhirat esok. Firman Allah, "Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim." Kata olehmu ya Muhammad, khabar oleh kamu wahai orang kafir kepada aku, jika dibinasa akan aku dan orang-orang mukmin semua sekali, ataupun dirahmat akan kami semua, maka siapa yang dapat pelihara segala orang kafir daripada azab Allah yang sangat sakit pada hari kiamat itu? Nabi Muhammad kata, hamba tak puas hati dengan aku. Aku Nabi Muhammad, aku bawa Islam ni, hamba tak puas hati. Hamba kata aku pecah belah masyarakat. Selama ni masyarakat bersatu padu menyembah tokoh, bersatu padu menyembah tokoh. Nabi Muhammad mai, dia pecah belah masyarakat yang sembah tokoh ni, dia ajak sembah Allah. Mata kasar nampak pecah belah. Kita selama ni bersatu menyembah tokoh, tiba-tiba dia mai, dia pecah kita daripada bersatu sembah tokoh, dia pecah suruh pergi sembah Allah. Muhammad, engkau memecah belahkan masyarakat, hang minta dulu. Allah suruh Nabi Muhammad kata dekat mereka, okey, kalaulah Allah bagi aku, Nabi Muhammad dan orang Islam semua bagi mati, tinggal hampa saja atas dunia ni, hampa selamatkah daripada kena neraka di hari akhirat itu? Tanya dia. Kalau kami tak ada, hampa masuk syurga kan? Tak juga. Masuk syurga ni bukan kerana kami ada, kami tak ada. Masuk syurga ni kalau hang ikut perintah Allah, hang masuk syurga. Kalau hang tak ikut perintah Allah, hang masuk neraka. Syurga neraka ni tak kena mengenal dengan kami ada, kami tak ada. Nabi Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad kata macam tu. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kata olehmu ya Muhammad, iaitu Tuhan yang aku seru kamu kepada sembahnya itu, nama Tuhan itu ialah Ar-Rahman. Allah suruh Nabi Muhammad diabang dekat kafir musyrikin, Tuhan yang kami sembah nama dia Ar-Rahman, dan kami beriman dengan Tuhan Ar-Rahman itu, dan atasnya kami bergantung dan kami serah diri. Tuhan kami Allah, Tuhan Ar-Rahman. Kami bukan sahaja, segala jiwa raga nyawa kami untuk dia. Kami apa pun kami serah dekat dia. Dia kata apa, kami akan buat. Itu Tuhan kami. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Maka lagi kamu tahu wahai segala kafir yang di ketika lihat azab itu, siapa yang nyata sesat daripada jalan agama Allah, iaitu kamukah yang sesat ataupun kami yang sesat. Tak apa. Kadang-kadang kita berhujah ni pun tak ada penghujung. Bukan semua manusia berhujah nak cari kebenaran. Ada orang dia berhujah tapi dia nak menang. Susah. Kalau dia nak cari kebenaran tak apa, dia nak menang. Dari segi hujah ilmu ni dia kalah dah, tapi dia tetap dengan pendirian dia. Orang macam ni hujah pun buang masa. Dan sebenarnya ramai orang macam ni dalam dunia. Ramai. Dia pusing buat tu, dia pusing buat ni, dia pusing buat tu, dia pusing. Dia kata rambut bukan aurat. Dia kata rambut bukan aurat. Dia kata cuma orang main ayat Quran yang kata rambut tu aurat. Dia kata orang baca ayat Quran surah An-Nur, cerita tentang Allah perintah wal yadribna bi khumurihinna ala julubihinna, dan hendaklah kamu melabuhkan tudung sehingga menutupi dada-dada kamu. Perintah kepada orang perempuan. Dia kata tu suruh tutup dada, bukan suruh tutup rambut. Dia dikutuk. No, perkataan dalam Quran tu wal yadribna bi khumurihinna. Khumurihinna daripada kata khimar. Khimar ni maksud dia apa? Khimar ni maksud kain yang menutup rambut. Itu maksud perkataan khimar.
Dan hendaklah kamu melambuhkan kain yang menutup rambut itu sehingga tutup dada. Dah, dia nak berkata rambut. Mana rambut tu, mana Tuhan tak sebut. Lah, dia kata tudung kepala tu, tudung rambut lah. Dah, rambut lagu ni Nabi bahan ada enggak? Yang ni pun tak cukup besar ni, kalau nak tabur belakang lagi tak cukup besar, dia tu nak cari hak besar lagi. Pasal dia bukan nak cari kebenaran. Dia bukan nak cari kebenaran. Dia nak bagi kekuasaan. Kalau kena Habib duk cakap dengan dia tu pun longgar juga. Bila dia duk gasak-gasak lagu tu, mata duk kelipau-kelipau, balik-balik dia betul juga dia kata. Dia pula lah bila kita pengaruh dengan hati kecil ni. Jadi kadang-kadang hujah ni, kadang-kadang kalau berhujah dengan orang yang tidak ada ilmu, lebih baik tu sahaja. Sebab dia akan melelong. Dia akan pergi habis panduk semua sampai akhirnya benda tu tak membawa natijah. Kita berhujah dengan orang yang ada ilmu, baru boleh terima. Dia nak mempertikaikan hadis. Dia nak mempertikaikan tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis ni. Dia nak persoalkan betul tak Abu Hurairah sebut macam ni. Baik, orang yang mengambil benda ni daripada Abu Hurairah, adakah dia sure Abu Hurairah tu hafal word by word daripada yang Nabi kata? Dia duduk sembang benda macam tu. Kita kata dekat dia, hang percaya tak kata dalam dunia ni ada orang, bukan semua orang, ada orang yang boleh hafal Quran 30 juzuk. Ada tu lain lah. Mana boleh lain? Nak banding dengan hang boleh tak hafal Yasin? Tanya Yasin tu dah, jangan tanya 30 juzuk. Hang boleh tak boleh hafal Yasin? Yasin pun hang tak boleh hafal, tapi ada orang boleh hafal 30 juzuk. Kalau kata Abu Hurairah tu, dia bukan macam hafal Quran 30 juzuk tu, dia lebih hebat daripada orang yang kita tengok hari ni boleh hafal 30 juzuk Quran. Hebat dia ni lebih lagi. Macam mana hebat orang boleh hafal 30 juzuk Quran berbanding dengan kita, macam tu dah lebih hebatnya Abu Hurairah daripada orang yang boleh hafal 30 juzuk Quran itu. Kita dah ada ulama besar di negeri Arab, di Timur Tengah, dan sebahagian tu ada di India. Tuan-tuan, Maulana besar di India ni, mereka Quran 30 juzuk ni umur 10 tahun dah hafal. Hari ni umur mereka 60, 65 tuan-tuan. Hadis Nabi mereka boleh hafal sampai puluh ribu hadis. Mereka boleh hafal. Dan tiap-tiap kali apabila mereka petik hadis, mereka baca bukan sahaja an Abi Hurairah, no, sampai ke generasi ke berapa, no, an siapa, baru baca matan hadis. Dan dia ingat tu bukan satu hadis, dia ingat ribu hadis, dia ingat macam tu. Ada orang macam tu sampai hari ini. Apatah lagi mereka yang kata generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka ingat sungguh betul. Mereka ingat sungguh. Ni anak-anak kita yang pergi mengaji di Mesir, pergi mengaji di Jordan, yang kata profesor yang mengajar di Al-Azhar ni, yang kata profesor, mereka panggil ustaz. Sana kalau ustaz itu profesor. Yang ada title PhD, doktor, profesor di Universiti Al-Azhar ni, mengajar kitab ni, tak tengok kitab, tapi dia punya syarah tu sebidik-sebidik macam dalam kitab. Kalau budak-budak ada kitab ni boleh buka ni, tajuk dia nak cakap ni, dia boleh hafal tu sepatah-sepatah perkataan dalam kitab tu, dia boleh hafal. Tengok, Masya Allah, budak-budak ada ngaji ni, Masya Allah. Ni bukan Quran ni, bukan hadis, isi kitab tu dia boleh hafal word by word. Manusia yang Allah bagi hati terang, memang terang sungguh hati dia. Hadis yang kita baca hari ini, yang kata As-Sahihain, Bukhari Muslim, yang kata Sahih Bukhari, yang kata Sahih Muslim, yang kata Sunan Sittah, yang kata Sunan Tis'ah ni adalah himpunan hadis-hadis yang telah dicek dan disemak secara muktamad dan disahkan statusnya hadis itu sahih ataupun tidak. Dah orang buat dah dulu ni. Orang yang buat ni adalah orang yang hebat-hebat. Bukan level kita nak pergi petikai benda tu hari ni. Bukan level kita. Level orang yang nak menentukan hadis itu hadis sahih, level mereka ni tuan-tuan, Masya Allah. Kita hari ni boleh tengok Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun kita rasa hebat tak?
Ulama hadis bukan bandingan dia. Dia jauh lebih hebat daripada dia. Kita hari ini tengok doktor-doktor, profesor-profesor yang masih ada di universiti-universiti yang ada pada hari ini. Kita tengok tu kita rasa hebat dah. Oh, bukan bandingan dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Benda ni kalau nak diterang dekat orang yang tak faham benda ni, buang masa. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna." Katakanlah Muhammad, Allah Tuhan kami itu adalah Tuhan Ar-Rahman. Kami beriman dengan dia dan kami bertawakal kepada dia. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Esok hari akhirat kita akan tahu siapa betul-betul betul dan siapa yang betul-betul sesat. Akhirat esok kita tahu. Firman Allah, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Yang ini Tuhan bagi last sekali. Dia katakan olehmu wahai Muhammad, khabar olehmu akan datang. Jika jadi telaga kamu kering airnya, maka siapa yang boleh mendatangkan akan kamu dengan air yang boleh penuhkan telaga itu? Tiada seorang pun yang boleh turunkan hujan lain daripada Allah. Ini kita dah kenal dah. Tuhan kata apa? Kalau aku bagi kemarau sampai telaga tak ada air, hamba boleh tak beritahu siapa boleh bagi buah air selain daripada aku? Mati akhir tuan, belanja duit ni ratus ribu nak buat pembenihan awan, nak bagi main hujan, tak hujan. Macam-macam usaha pergi buat dam, buat empangan besar dengan tujuan apa? Kalau kemarau, air daripada empangan ni boleh sarap kita di waktu kemarau. Empangan pun kering, hujan tak turun. Jadi tak tahu nak fikir macam mana. Keluar TV, semua masjid dan surau diarahkan mengadakan sembahyang istisqa, minta turun hujan. Itu surrender. Habislah, tak lewat apa. Semua masjid dan surau diminta supaya mengadakan salat istisqa, minta turun hujan. Maksudnya apa? Usaha kita semua tak membuahkan hasil. Maksudnya apa? Akhirnya manusia tahu yang buat main hujan ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya dalam surah Al-Mulk ayat akhir Tuhan kata, "Qul," katakanlah Muhammad, "Ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah olehmu wahai Muhammad dekat mereka kafir ni, beritahu mereka dekat aku, jika Allah jadikan telaga kamu kering, tidak ada air, siapa yang boleh buat mai air dan memenuhi telaga kamu itu? Tidak ada seorang pun yang boleh buat mai air melainkan Allah. Dan dia kata sunat dibaca mengiringi dengan ayat ini, Allah Rabbul Alamin. Dia kata dalam semayang ataupun di luar semayang. Ini tidak ada hadis yang sahih. Jadi kita kalau membaca surah Al-Mulk, last sekali kita nak kata Allah Rabbul Alamin itu tak berani. Sebab takut dia menjadi kalam yang ajnabi, yang membawa kepada bagai semayang. Jadi kalau nak kata aku kata dalam hati sahaja. Sama macam surah At-Tin, last sekali dia kata apa? Alaysallahu biahkamil hakimin. Kan? Baca-baca, dia tulis dalam kitab kuning ni, dia kata apa? Kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan kami atas ayat tu kata tu, kami menjadi saksi. Tidak disabitkan daripada hadis yang kuat. Jadi kalau nak kata takut saya lagi jadi kita ni bercakap dalam semayang, takut membatalkan semayang. Jadi ingat dalam hati sudah, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Betul. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok surah Nun Makkiyah. Surah Nun Makkiyah ni tuan-tuan, dia akan main cerita tentang perintah Allah hari ni, hari bulan 14, bulan 4 tahun 14 no. Jangan duduk tikam nak buat apa.
Balik dapat tu balik. Dalam surah Nun tuan-tuan, dia akan cerita tentang larangan kita bertoleransi dalam agama dengan orang kafir. Jadi kita nak kena tahu dekat mana boleh, dekat mana tak boleh. Okey. Toleransi ni maksudnya apa? Selalu. Dekat mana kita dengan orang kafir ni boleh tak boleh, itu dekat mana? Boleh tak boleh? Boleh kerana dia kawan baik kita. Yang kata orang bukan Islam ni, dia Kristian ke, dia Buddhis ke, dia Hindu ke, dia apa agama ke, dia kawan baik dengan kita. Boleh tak boleh? Bila mai hari kebesaran dia, kita pergi semayang di tokong dia. Ataupun kita tak pergi semayang di tokong dia pun, kita pergi makan kenduri dia buat di tokong dia. Boleh tak boleh? Pasal apa? Bila mai raya kita, dia duduk mai makan di masjid kita. Jadi boleh tak boleh? Esok raya dia, kita pergi makan di tokong dia. Hari itu. Adakah tolak ansur ataupun toleransi dalam agama ni sampai ke tahap tu? Adakah macam tu? Okey. Jadi kita kerja di satu syarikat yang bos syarikat tu katalah orang Kristian. Kata orang Kristian. Dia ada ujung tahun, dia ada annual dinner. Annual dinner, ujung tahun makan tahunan. Okey. Dalam annual dinner dia bagi arak, minum. Boleh tak boleh kita dengan kerana dia bos kita, dia ada kawan yang kita lama, kita pun kena segelahir. Kan? Pasal apa? Pasal dia kata, hang pergi umrah, hang balik mayang zam-zam, aku minum. Takkan dia kata ni bulldog ni tak boleh rasa lah. Kita pun kata tak apalah, apa mu kira kita kawan, samsiong. Aku kena segelahir. Adakah boleh macam tu? Ataupun kita ada berkawan dengan dia, dia orang bukan Islam, lepas tu dia ajak kita pergi berjalan di mana-mana ke apa ke. Dia kata ni hang punya bini tu buat pakai tudung macam ni, dia kata tak sporting lah. Dia kata tak apa, ini kita bukan duduk Malaysia, kita main melancong di New Zealand, apa salahnya buka tudung? Boleh tak boleh? Toleransi. Okeylah tak apa, sini buka tudung. Adakah Islam membenarkan macam tu? Setakat mana toleransi? Tadi ada belas orang hantar SMS, kata Ustaz, rakan sekerja dengan saya, dia agama Kristian, bapa dia mati, kami buat kutipan derma untuk nak meringankan beban keluarga dia kerana kematian bapa dia. Boleh tak boleh? Adakah itu boleh? Ini dia nak bincang benda ni. Dia ada benda boleh, ada benda tak boleh. Okey? Ada kata Ustaz nak tanya ni, rakan sekerja di pejabat saya, rakan tu mati, dia kata. Jadi kami di pejabat ni, dia persediakan bas untuk nak pergi ziarah kawan yang mati ni, sedangkan dia bukan orang Islam. Boleh tak boleh nak pergi ziarah orang mati? Itu pun persoalan macam ni. Kadang-kadang dia jadi masalah dalam masyarakat, khususnya kita di Malaysia yang hidup bercampur ni, yang ratio Islam bukan Islam sudah nak sama lah ni. Hampir-hampir lah ni. Islam hampir 50%, mereka pun hampir 50%. Jadi kita duduk dalam masyarakat macam ni lah ni. Kan? Boleh tak boleh? Nampak? Nak kutip derma, nak bantu keluarga dia, boleh tak boleh? Nak pergi ziarah dia mati, boleh tak boleh? Ustaz, kawan saya, dia agama Kristian, masa raya itu dia main rumah saya, hari raya, main beraya. Ni dia punya Christmas, boleh tak boleh saya pergi? Tanya. Ustaz tahu banyak persoalan tuan-tuan. Surah Nun Makkiyah, dia main bincang tentang benda. Kita nak kena tahu sempadan dia. Dekat mana kita boleh, dekat mana tak boleh. Dan macam mana kita nak fahamkan dia. Kita nak fahamkan dia. Kalau dia tak faham, dia kira satu, dua, kira macam tu. Raya hang aku pergi, raya aku hang kena mai. Dia kira dulu tu. Kan? Kita nak kena fahamkan dia macam mana. Okey, itu nak beritahu kan. Raya Cina tak apa. Pasal raya Cina bukan raya agama. Itu hari kebesaran bangsa. Dia tak melibatkan soal kepercayaan akidah agama. Tak ada. Okey, aku boleh pergi. Tapi bila main hak sambutan jenis agama ni, dia main apa ni, musim makan sayur ke apa, dia duk ajak kita pergi makan sayur ada rumah dia apa. Kita tanya dia ni makan sayur ni kira macam mana? Dia kata ini kira dulu cerita tu nampak macam agama punya hal. Kita kena beritahu kat dia. Kata aku orang Islam, kalau aku tak pergi bukan makna aku nak putri kawan. Tapi agama aku benar takat ni aja.
Kakak ni tak boleh. Oh, dia kata kalau macam tu esok apa bayar aku tak hobi. Tak hobi pun tak apa, selamat ketupat aku. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bukan kata esok ni dengan aku tak pilih, hang tak mai aku nak jadi kecil hati apa tak lah. Hang tak mai aku bagi orang lain makan. Dia kata apa punya kawan macam ni? Bagus hang ada kawan macam ni. Ha? Aku nak kena beritahu hang kakak mana tu sempadan. Tapi mereka ni tuan-tuan biasanya apabila kita jelaskan dekat mereka bagi dia nampak, tak ada masalah. Masalah kita tak jelas. Kita nak bagi jelas kat dia. Okey, kita punya kawan ni di border dia. Aku tak lebih daripada sempadan ni. Pasal itu sudah jadi hal agama. Aku pun tak nak paksa main masuk agama aku. Aku pun tak mau nak jadi benda-benda macam-macam ni semua nak merosak agama aku tak mau. Apa anda? Aku nak clear benda ni. 2-3 hari ni isu pula satu perempuan anak suami kidnap anak dia, bawa balik yang mahkamah ni putih dulu ni, yang mahkamah ni. Benda ni tak akan selesai. Dalam Malaysia ni benda ni tak akan selesai. Konflik ni akan ada sentiasa. Cuma penjelasan itu perlu. Penjelasan itu perlu. Mudah-mudahan apabila penjelasan ini dapat menjelaskan kepada semua orang jelas tentang benda ni, tak ada masalah. Dia faham dah. Daripada awal dia dah faham. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala mampu menyelesaikan banyak masalah sebenarnya. Kalau kita tak ada ilmu, banyak masalah akan menimpa kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa sallu. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an saadatina ashab sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahma nabiyyin bijad khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu